السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي المصطفى التهاني محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك، وصل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان وعلى آله وأصحابه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabat rakan-rakan jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita bersama-sama untuk muzakarah ilmu, dan insya-Allah pada hari ini kita langkah tebal sikit daripada muka surat kita itu akhir bab istinja, lebih kurang dalam muka surat 13, kita lompat ke 178. Itulah tajuk pada membincangkan tentang udhiyah. Sebab kita lagi berapa minggu tak sampai 20 hari ya. Berapa hari lagi? 2 minggu. Ada berapa kali Jumaat. Kalau kita boleh bincang tak habis hari ini, kita sambung minggu depan kan. Jadi insya-Allah kita bincang sikit tentang kaedah fiqh, bagaimana udhiyah itu boleh dilaksanakan daripada sudut pandangan Asy-Syafi'iyah yang muktamad. Kita tak nak cerita yang kita ambilan daripada mazhab lain dan sebagainya. Kita nak ambil yang muktamad daripada mazhab Syafi'i, yang muktamad. Sebab apa? Kita mengaku kita Syafi'iyah, tapi kadang-kadang kita buat bukan yang Syafi'i punya. Kita ambil daripada mazhab lain tanpa kita tahu, tanpa ada masyaqqah pun. Kalau ada masyaqqah, ada kesusahan, barulah kita boleh ambil daripada pendapat-pendapat mazhab yang lain. Tapi kalau kita ambil ikut suka kita, maka disebut sebagai at-tasyahi. At-tasyahi fil mazahib. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ini ulama mutaakhir, ulama-ulama terkini. Betul, ada lagi ulama ni. Ada lagi. Kitab dia tebal. Sangat ramai orang yang menggunakan kitab dia sebagai rujukan. Dia kata at-tasyahi fil mazahib haramun. Suka-suka pilih daripada mazhab-mazhab ni haram hukum dia. Kita dalam bab semayang kita ambil mazhab ni. Lepas tu bab ambil semayang kita ambil mazhab ni. Dia mudah sikit. Kita nak bela, contoh nak bela anjing, kita ambil bab mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia tak kisah sangat. Boleh pula gitu, tak boleh. At-tasyahi fil mazahib. At-tasyahi ni daripada perkataan syahwat. Ikut hati dia, ikut kepala dia. Dia rasa dia nak ikut, dia ambil. Tanpa mengetahui asal-usul hukum tersebut. Maka haram. Kalau kita buat berdosa lah. Kita buat berdosa. Jadi dalam kitab ini disebut sebagai bab udhiyah. Udhiyah. Kita biasa sebut, kita biasa dengar dalam kitab udhiyah. Udhiyah ni kita boleh baca 2 bentuk. 3 bentuk. 3 cara sebutan. Dia tak boleh qalqalah. Udhiyah ataupun udhiyah. Ya tu ada sabdu. Kita boleh sebut udhiyah ataupun udhiyah. Ataupun idhiyah. Boleh juga. Aku nak buat idhiyah ni. Apa pelik dia bunyi dia. Boleh. Boleh kita sebut idhiyah, udhiyah ataupun udhiyah. Ya tu ada sabdu. Ya tu ada sabdu. Dan udhiyah ni pula adalah satu nama korban yang kena pada binatang tu. Ain binatang tu. Kalau bab tu udhiyah dia cerita pasal binatang korban tu. Cerita pasal binatang korban. Tapi kadang-kadang kita tengok dalam kitab lain, ditulis kat situ bukan udhiyah, ditulis kat situ tadhiyah. Tadhiyah. Kan? Kita tengok dalam kitab Mutlaq al-Badrin. Mutlaq Badrin kan? Kita dulu kan belajar Mutlaq Badrin kan. Mutlaq Badrin ni dia tak macam buku ni. Buku ni dia ada perenggan-perenggan. Seronok aja. Kalau Mutlaq Badrin ni kita baca, buka muka surat bab udhiyah, buka cari.
Dah setengah jam cari lah. Orang rumah tegur, bang, buku tu terbalik bang. Terbalik tu. Sebab dia tak ada perenggan. Dia tak ada perenggan. Kalau buku ni nampak, nampak. Dah betul dah ni, buka je dah tahu dah macam ni bentuk dia. Kalau Mutaq Badrin tu masih dah silap, dah setengah jam dah kita balik. Cari bab udhiyah, cari orang rumah tegur. Bang, terbalik tu bang buku tu. Sebab dia tak ada perenggan, susah. Jadi, kitab ini adalah merujuk kepada Mutaq Badrin. Lagi senang. Cuma Mutaq Badrin ni dia lebih detail. Dia detail. Banyak masalah yang dibawa. Jadi untuk tadhiyah, ada setengah kitab dia menggunakan tajuk tadhiyah. Tadhiyah ni apa? Untuk lil fa'ilil korban. Siapa yang buat korban tu kita lah. Untuk kita. Dia ceritakan pasal kita. Apa kelebihannya. Itu beza dia. Kadang-kadang kita jumpa dua. Udhiyah ataupun tadhiyah. Dua-dua betul. Dua-dua kita boleh guna. Udhiyah untuk ain binatang tu sendiri. Tapi kalau tadhiyah untuk kita ni. Lil fa'il. Untuk orang yang buat korban tu. Kita tengok pula hukum dia. Hukum udhiyah atau korban itu sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni sunat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut oleh Nabi SAW. Ada 3 sunat yang dituntut. Sunat muakkadah. Selain daripada udhiyah ni, An-Nahru ni ada 3 sunat yang dituntut. Apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat lah. Sebelum ni kita pernah bincang. Nabi kata dalam sebuah hadis, Salasun hunna. Salasun hunna alayya faraidun. Wahunna lakum tatawwa. 3 perkara atas aku wajib. Nabi kata. Nabi cakap, 3 perkara atas aku wajib. Tetapi atas kamu, umat aku, sunat. Nabi pada dia wajib. Tapi atas kita jadi sunat. Nabi sebutkan 3 perkara, iaitu yang pertama, al-witru. Witir. Semayang witir, Nabi wajib. Wajib. Wajib semua witir. Sehingga kan dalam satu kuliah tu, ustaz tersebut, witir ni, boleh semayang atas katil. Cerita saking nak wajib sunat muakkadahnya solat witir ni, kita dah ambil semayang nak tidur kita dah bersih badan, gosok gigi kan. Kemudian kita duduk atas katil, ngadap kiblat, Allahu Akbar. Duduk semayang sunat boleh duduk, tak wajib diri. Kita boleh duduk, tak ada masalah. Jadi duduklah. Duduk ikutlah macam mana. Duduk tak disyaratkan duduk yang seperti mana. Duduk yang kita boleh duduk, kita duduk, Allahu Akbar. Solat ringan. Ringan-ringan je lah untuk kita masuk tidur. Kerana meraihkan apa yang Nabi kata, atas Nabi wajib. Maknanya, dia sebenarnya Nabi ni kesian dengan kita. Dia tak nak bagi kita ni berdosa. Kalau wajib agak-agak rendah. Apa ramai orang berdosa sebelum tidur. Kalau wajib lah. Solat witir. Buat 3 rakaat. Ada orang buat 1 rakaat. 1 rakaat ni boleh. Tak ada masalah. Tapi khilaful aula. Kalau dalam hukum fiqah disebut khilaful aula, menyalahi yang sunnah. Nabi buat 3, kita buat 1. Haram tak? Tak. Dapat pahala witir tak? Dapat. Khilaful aula. Contohnya semayang witir 3 rakaat, 1 salam. Macam semayang maghrib. Itu khilaful aula. Tak makruh. Dia tak cerita makruh. Dia tak cerita haram. Tapi dia kata khilaful aula. Pelik. Pelik lah. Nabi buat 3 rakaat, kita buat 1 rakaat. Pelik lah. Kau menyalahi sunnah. Menyalahi apa yang Nabi buat. Contohnya semayang duha, 8 rakaat, 1 takbir. Boleh tak? Pening ke tu? Dah sampai rakaat ke-6. Dah berapa rakaat? Lupa ke? Boleh, tak ada masalah. Khilaful aula. Boleh. 12 rakaat. Nak buat 12 rakaat. 1 takbir. 1 salam. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Itu kaedah fiqh. Boleh buat. Tapi pelik. Pelik. Dah sampai rakaat ke-9. Dah buat berapa rakaat. Tambah lagi 1 rakaat. Tambah lagi 1 rakaat. Lama kan? 12 rakaat tu lama. Berapa kali lupa? Tambah. Malah dia 70 rakaat. Confuse. 8 rakaat ke 7 rakaat? Ambil 8. Dah tambah 1 rakaat lagi. Lepas tu dah sampai rakaat ke 13 nanti. Confuse lagi. Dah 12 ke 13? 12, 13. Ambil 13. Dia tambah. Jadi, afdal. Ambil 2. 2. Itu sunat muakkadah. Sunat
muakkadah. Sangat dituntut. Tetapi dibalik daripada sunat muakkadah tu sendiri, kita tengok pula pada diri kita tadhiyah. Ni kita cerita udhiyah tadi. Udhiyah kita sembelih binatang tu sunat muakkadah. Tapi kalau kita tengok daripada kita pula, tadhiyah ni kita sendiri yang buat korban, maka dia jadi sunat kifayah. Sunat kifayah. Apa sunat kifayah? Kita dah buat, orang lain tak payah. Satu keluarga hukumnya sunat kifayah. Kita tengok sunat kifayah pada satu keluarga. Contoh keluarga saya sunat kifayah untuk melakukan korban. Mesti salah satu daripada ahli keluarga saya melakukan korban pada tahun tersebut. Kalau tak lakukan korban, sedangkan berkemampuan, maka makruh hukumnya. Makruh. Dia bukan haram. Kita biasa dengar fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau menguruskan jenazah, fardu kifayah. Kalau seorang tak uruskan, maka semua berdosa. Orang dekat rumah ni yang tengah duduk-duduk ni, kita ni semayang kan? Kita semayang ni bukan nak membangga diri, kita nak cerita hukum. Kalaulah andai kata semua ni tak ada, kita semua ni tak ada, tak semayang subuh hari ni, ni fardu kifayah. Tak ada yang azan, maka orang-orang yang tidur sekarang ni, yang tidur kat rumah ni, yang semayang kat rumah dan sebagainya, semua berdosa. Tiba-tiba berdosa. Dia tak tahu ni. Sekarang dia orang tak tahu ni. Ada tak dalam dekat surau kita ni semayang subuh? Dia tak tahu. Andai kata tak ada, semua berdosa. Yang keluar daripada Evergreen sendiri pun yang pergi meeting, dia pun kena dosa juga. Pasal apa? Dia tak meletakkan sesuatu yang memastikan yang hari ni ada solat subuh berjemaah. Itu fardu kifayah, berdosa. Tapi kalau kita dah buat, maka terlepas dia orang pun tak rasa dosa ke tak. Kalau dia tak datang, dia pun tak tahu hari ni aku dah dosa ke tak. Biasanya tak ada dosa. Dia confirm je. Confirm je dia tak ada dosa. Padahal dosa tu sangat orang kata subjektif. Kita tak boleh cakap dosa ni susah nak cakap. Tiba-tiba kita berdosa. Sebab itulah dalam hadis banyak ambil semayang, gugur dosa. Benda-benda macam ni lah. Dosa-dosa yang kita tak tahu. Tiba-tiba kita berdosa. Tapi berbanding dengan udhiyah, sunat kifayah. Kalau kita tak buat, sedangkan kita berkemampuan, maka dia jadi makruh. Kalau boleh makruh-makruh ni kita tak nak. Kita tak nak makruh-makruh. Kita nak yang terbaik. Walaupun makruh aja, makruh aja. Jangan. Jangan sebutlah. Kalau tak nak korban, jangan sebut. Lebih baik. Sebab kita seolah-olah meringan-ringankan agama. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, ulama besar, seorang ulama besar kata wajib. Wajib. Imam Hanafiyah, mazhab Hanafi. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau orang dekat sini, orang Pakistan, dia orang ni banyak mazhab lain, mazhab Hanafi dan sebagainya. Dia orang punya lembu banding dengan lembu kita jauh beza. Jauh beza. Saudara saya, dia buat urusan dekat urusan jual ni lah, lembu dekat sembelih, dekat JB. Dia cakap lembu dia rasa-rasa macam tak sangka lembu. Dia boleh cari lembu tu. Sebab apa? Kewajipan pada dia. Dia ambil serius korban ni. Kalau kita sunat, kan kita ala kadar je lah. Ala kadar. Tengok lembu tu, okey lah ni. Dia tak check betul-betul. Sedangkan Nabi suruh check semua tu. Ulama sepakat 4 perkara pada binatang. Kita kena check satu-satu. Orang yang diwakilkan. Kita yang bagi duit ni tak ada masalah. Orang yang diwakilkan tu kena check betul-betul. Tengok sekiranya ada kecacatan yang dia tak nampak, yang sepatutnya dia boleh nampak, tapi disebabkan kelalaian dia, maka dia tanggung. Dia tanggung. Dalam mazhab Hanafi wajib sekiranya berkemampuan. Tapi kita sunat kifayah sekiranya berkemampuan. Sekiranya kita mampu, kita sunat kifayah untuk melakukan korban. Tanya diri kita balik, kita mampu tak? Berani kata tak mampu? Berani tak? Jan, berani tak? Mampu tak Jan nak buat korban tahun ni? Sebab saya pernah kena tanya ni. Mampu tak? Berani ke kita tak mampu? Wah, itu pula. Saya pun diam lah. Kita tak berani kata tak mampu. Kalau tak nak buat, diam. Saya diam lah. Saya diam. Bukan tak mampu, kadang-kadang kita ada kepentingan lain. Kepentingan lain yang kita nak guna. Tapi kalau nak cerita mampu tak mampu, sebenarnya kita mampu. Sebenarnya kita mampu. Yalah, kalau nak kata lagi 2-3 hari, memang tak mampu lah nak sediakan 600. Tapi kenapa kita tak
Main kutu ke. Lepas raya tu kita dah start. Itu usaha tu. Usaha untuk mengejar sunat muakkad. Maka beroleh pahala sunat. Sentiasa. Kita bayar sebulan. Selagi duit tu berkumpul, selagi itulah pahala. Andai kata kita mati, tuan-tuan. Benda tu jariah bagi kita. Allah dah terima dah, mudah-mudahan. Walaupun tak sempat nak sampai ke raya haji tahun depan. Tuan-tuan. Kemudian itu hukumnya sekiranya kita mampu, dia jadi sunat muakkad, sunat kifayah. Jadi saya sebagai ketua keluarga, kita kena buat lah. Kita kena buat untuk diri kita dulu. Dia tak boleh satu keluarga. Keluarga ada 10. Satu bahagian mak awak juga tu. Bini ada 2, dah 1,200. Anak ada 10. Ambil kau 6,000. 7,200. Masuk kita 8,400. Pandai kepala. Tapi ini kaedah dia. 1 ekor lembu untuk 1 keluarga. Lagi untung. Tapi kalau saya keluarga tak besar, 4 orang. Saya beli seekor lembu untuk 1 keluarga. Rugi apa dia? Ini nak cerita rugi untung lah. Baik saya ambil 4 bahagian. Tak? Tapi kalau saya tak mampu sangat, kurang kemampuan, saya ambil seekor dulu. Niat saya, azam saya, tahun depan, isteri saya pula, anak saya pula, anak-anak yang lain pula, satu. Jadi setiap tahun tu ada pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Melepaskan beban pada kita, sunat kifayah. Sunat kifayah. Sehingga kalau tak mampu sekalipun, boleh sembelih, apa-apalah. Arnab ke. Mesti ada pertumpahan darah untuk keluarga kita pada tahun tu. Apa-apalah. Jangan beli ayam dekat pasar. Ayam dah mati, dah sembelih. Beli. Itu tak tumpah darah. Nak tumpah darah tu, kita nak ambil barakah. Tabaruk. Idul Adha. Tapi kalau kita boleh, tapi tak dapat pahala korban lah. Kita dapat pahala apa tu? Memuliakan ikram Idul Adha. Kemudian macam mana pula kalau dia seorang, tak ada isteri, tak ada contohnya perempuan lah, biasanya perempuan. Lelaki ni jarang, lelaki. Perempuan, ayah dah meninggal, mak dah meninggal, anak tunggal, belum kahwin. Dia kena pertama kena kahwin lah. Yang kedua, dia kalau tak kahwin, dia kena korban untuk diri dia sendiri. Masa itu sunat tu sunat aini. Kalau kita biasa sebut fardu ain kan, ini sunat ain bagi diri dia untuk melepaskan hukum makruh tu. Kalau dibuat, maka dia dapat pahala. Itu hukum dia. Itu kalau sehelai sepinggang. Tapi yang afdal sekali dalam satu keluarga, seorang, satu bahagian. Satu bahagian. Jadi dalam kitab Mu'tamad Badrin disebut sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Mesti ada satu kali kita korban untuk seumur hidup kita. Mesti ada sekali. Sebab apa? Dia menjadi binatang tunggangan kita nanti. Di titian sirat nanti. Masa kita nak melintas sirat. Itulah binatang tunggangan. Tapi ada orang cakap, Ustaz, saya korban ni satu bahagian kan? Bukannya korban kambing ke, korban seekor lembu. Macam mana nak jadi satu bahagian untuk jadi saya binatang tunggangan nanti ke akhirat? Yang ini, benda ni, dia jangan ikut akal. Hukumnya jangan ikut akal. Kenapa kita bagi 7? Apa sumber kita bagi 7 ni? Siapa yang buat? Siapa yang buat bagi 7 ni? Nak bagi 7 ni, Nabi sendiri yang buat. Ketika peperangan Hudaybiyah, potong unta, dia bagi 7. Bagi 7. Bila bagi 7, satu bahagian tu menyerupai seekor kibash. Seekor kambing. Tapi kalau kita beli kibash pun mahal lah. Kambing biasa je dah berapa lah. Kalau kita ambil satu bahagian, kita untung sebenarnya. Tapi Nabi dah bagi. Dia bagi 7. Kemudian dah bagi 7 tu, satu bahagian tu sempurna dah. Satu korban. Bukannya seekor. Kita jangan kata nanti macam mana aku dekat setiap sirat nanti ambil kaki. Ambil kaki. Tapi kaki depan tak ada pun jatuh masuk dalam dekat bawah. Tak itu ikut akal kita. Laukana din bil aqli lakana asfalal khufi aula min a'lahu. Kita sapu khuf, kita sapu atas, bukan satu bawah. Bawah ni lebih. Pertama kita sapu khuf, stokin kulit tu. Kita sapu bawah ke atas, kita sapu atas. Tak kotor atas tu.
Jadi kita sapu bawah. Sepatutnya kalau ikut kepala kita, bersihlah bawah. Kita pijak kan. Tapi itulah agama. Kita tak boleh guna akal fikiran. Jadi tetap kita ambil satu bahagian seumur hidup, dia akan jadi binatang tunggangan. Binatang tu, wallahu alam macam mana bentuknya, itu tu pulang kepada Allah. Bukan kerana Allah tak pandang binatang tu sebenarnya. Dia pandang ibadah kita. Dia pandang ibadah kita. Dia menjadi kenderaan kita. Setiap satu bulu yang kita sembelih tu, kita korbankan, setiap satu bulu tu, satu kebaikan untuk kita. Satu kebaikan Allah bagi pada kita. Agak-agak kalau kita ambil lembu yang tak ada bulu, licin aja, rugi lah kita. Rugi. Ambil yang banyak bulu. Tengok bulu. Kambing biri-biri, lagi banyak bulu. Puas hati. Memang banyak sangat kebaikan untuk kita. Sangat banyak. Siap. Berapa ekor ini tu kambing? Tahun ni 3-4 ekor. InsyaAllah. Sembelih sendiri. Terbaik, afdal. Afdal sembelih sendiri di rumah sendiri. Afdal. Dalam indah Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i paling afdal sembelih di rumah sendiri, disaksikan oleh keluarga sendiri, sembelih sendiri. Makan sendiri, itu tak boleh. Kena panggil. Kena bagi-bagi. Ada orang macam tu? Ada orang macam tu. Dia ambil sendiri, simpan dalam peti ais. Tak haram. Kalau kita tengok, ini belum sampai ni. Kita bagi tiga tu mana kita dapat? Yang bagi tiga. Sulus untuk sedekah orang miskin. Sulus untuk hadiah orang-orang yang datang-datang ni. Sulus lagi untuk tuan punya korban. Mana datang? Itu nanti kita akan bincang. Tentang okey, kita tengok pula setiap tadi bulu, kita cerita bulu, setiap darah pula yang mengalir dia kafarah bagi dosa kita. Sebab tu sunat dia, kalau orang yang masuk bahagian korban ni, dia kena tengok darah tu. Jangan orang lain sibuk-sibuk, kau tak ambil bahagian, kau sibuk-sibuk nak tengok, tak. Orang yang ambil bahagian tu, kita kalau dia tak nak tengok, kita tarik. Biarlah dia tengok, dia pengsan dia. Ada macam tu. Ingat kan, dia ni badan sasa kan. Tengok darah, tengok pengsan. Ada macam tu. Kita ingatkan kena rasuk apa kan. Dulu masa saya sekolah, ada budak histeria. Sekolah Arab ni selalu histeria kat Tampuk. Histeria. Jadi budak tu histeria sampai dia luka kaki dia. Luka, darah keluar. Lepas tu kita ni mintalah tolong. Yang lelaki kan, sini. Tiba-tiba seorang kawan saya ni pengsan. Dia pengsan. Kita dah cakap, lelaki pun kena histeria. Rupanya bukan. Takut darah. Pengsan. Jadi orang-orang macam tu kita ke tepi dulu. Sibuk kita nak lembu, nanti sibuk nak angkat dia pula. Tapi sunat tak cerita, mengalir darah tu kita kena tengok. Tengok darah ni. Tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dekat situ fadilat yang Allah bagi sangat besar. Kerana apa? Afdalus sadaqah. Afdalus sadaqah. Korban. Korban. Sebaik-baik sedekah, sebesar-besar pahala sedekah adalah korban. Kalau kita ni biasa sedekah, bagi, okey, seorang minta berapa? 1,000, kita bagi 1,000. Minta jamuan, kita bagi 2,000. Sebulan 5 kali kita support. Kita support surau untuk makan, kuliah dan sebagainya. Sekolah minta solat ajak, bagi, ambil 500, bagi. Tapi korban kita tak ambil. Yang ini dia kurang ilmu tentang fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat ni ibadah yang aula, yang lebih utama. Apa? Sedekah yang paling afdal adalah korban, udhiyah. Sedekah yang paling afdal. Maka kita rebutlah. Kita rebut sedekah yang paling afdal. Sebab dia adalah sedekah jariah, mengalir. Sebab apa? Binatang tunggangan. Ada kita dapat nanti dekat akhirat. Maka dia jariah. Sedekah jariah, sedekah yang paling afdal. Mudah-mudahan hari ni kita tambah lagi 1 ekor lembu lagi, kan? 5-6 ekor pening sahuri nak nguruskan. Sebab itu sunat kifayah. Kita tanya balik diri kita lah. Kita dah buat ke belum? Kalau kita belum buat, maka tahun tu dia jadi sunat kifayah bagi kita. Sekiranya berkemampuan, aku tak mampu, berani ke cakap gitu? Berani ke? Kalau tak berani, berdiam. Kalau tak mampu, berdiam. Itu dah sedekah yang paling afdal. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok sunat muakkad, ini dalam mazhab Syafi'iyah. Kita tengok sebenarnya, kalau dalam hukum ni kita tengok, satu hukum yang kita nak lakukan ibadah, kita kena tengok khilaf pada ulama'-ulama' yang lain. Ulama' lain khilaf dia khilaf wajib. Imam Hanafi, mazhab Hanafi kata korban ini wajib. Wajib.
Ada ulama yang mengatakan wajib dan kita punya mazhab kata sunat muakkadah. Maka sunat muakkadah kita tu nilainya macam mana? Sedangkan Imam Hanafi, ada siapa-siapa berani ke kata Imam Hanafi ni, Imam Hanafi ni tak jumpa dalil kot. Jangan. Maknanya Imam Hanafi ada satu dalil yang sangat kuat untuk mazhab dia. Mazhab Syafi'i pun ada satu dalil yang sangat kuat, sama-sama kuat. Kita pun wallahu alam. Dia mujtahid. Apabila dia ijtihad, sekiranya dia betul, dia dapat dua pahala. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Nampak? Dia salah, dapat satu. Dia salah dapat satu. Maka, dia kata sunnah muakkadah, kita tak tahu tu betul ke salah. Tak tahu betul ke salah. Yang Imam Hanafi, kita tak tahu betul ke salah. Mana satu betul, mana salah. Jadi khilaf tu, dalam Islam diraihkan. Maka kita tengok sunnah muakkadah tu lebih kepada wajib sebenarnya. Lebih kepada wajib. Tapi, daripada sudut hukum syariat, Imam Syafi'i dia ringankan sikit. Sebab apa? Kalaulah korban tu wajib dengan agak-agak berapa ekor. Kita punya jemaah kat sini ada 300 orang. 300 orang. Berapa ekor? 7, 3. Penat gigil tanah ni. Nak nyembelih. Maka diwajibkan seorang untuk hantar wakil untuk menyembelih satu keluarga. Wajib. Jadi itu kita nak cerita hukum. Nilai hukum tu sendiri. Kita sebut sunat muakkadah, sunat. Tapi nilai hukum sunnah muakkadah tu apa? Kita tengok khilaf dia pada khilaf wajib. Mazhab lain kata wajib. Wajib kifayah. Wajib kifayah juga tu. Orang dah buat, kita tak payah. Bukan orang lain. Dalam keluarga kita. Dia wajib tu dalam keluarga. Bukan dalam satu evergreen ni. Seorang semua tak buat, semua berdosa. Tak. Ini dalam keluarga. Keluarga kita. Benar Kerana apa dia gunakan ayat Al-Quran? Disebut inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, solatlah kamu. Solatlah kamu. Masyhurnya solat raya. Wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Imam Hanafi dia ambil ayat ni sebagai hukum wajib untuk korban, tapi Syafi'iyah tidak. Dia ambil sebagai hukum sunnah muakkadah. Kerana apa? Kerana dia ambil hadis yang tadi yang kita sebut yang mula-mula, salasun hunna alayya faraidun wa salasun hunna alaikum lakum tatawwu. 3 perkara atas aku wajib, tetapi ke atas kamu tak wajib. Sunat, tatawwu. Apa dia? Witir, sembelihan, dan yang ketiganya apa tu? Witir, duha. Duha atas Nabi wajib. Atas Nabi wajib. Tapi pada kita tak wajib. Tak wajib. Sunat juga, sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Nama pun duha, udhiyah kan lebih kurang. Asal perkataan dia dhahaya. Asal perkataan dia ambil sebagai udhiyah, jadi duha, jadi tadhiyah, jadi itu. Dhahi, jadi adha, dia pecah daripada perkataan dhabha dengan ya. Itu asal kalimah dia. Sebab itulah kita punya waktu masuk sembelihan tu waktu duha. Waktu duha. Jadi dia akan jadi dalilnya Imam Syafi'i mengatakan yang sunat muakkad daripada 3 benda ni tadi, yang witir, sembahyang duha dan penyembelihan, dia jadi sunat. Tapi Hanafi takkan tak jumpa hadis ni. Jumpa tak Imam Hanafi agak-agak? Takkanlah tak jumpa. Dia imam hafal beribu-ribu hadis. Beribu-ribu hadis. Hafal lah, bukan dalam buku. Kita ni hafal sikit lah, tapi dalam buku. Tapi dia ni bukan hafal hadis. Macam kalau saya boleh sebut salasun hunna. Itu pun dah bertahun dah hafal. Salasun hunna alayya faraidun. Tapi Hanafi dia kata an siapa? An siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Ni baru disebut matan hadis. Sanad tu kita nak sebut nama kan. Agak-agak boleh hafal tak? Kita cuba saya kalau nak sebut semua nama kat sini pun, walaupun kita kenal, bila macam ni sebut nama mesti lupa. Tapi macam mana Ibnu Katsir, imam-imam yang terdahulu, Imam Ghazali dan sebagainya, bagaimana dia tengok istimak hadis ni, dia ambil hadis dengan sanad, bukan dengan matan. Dengan matan tu pendek kita boleh hafal, dengan sanad daripada Abdul Rahman, daripada ni. Kita
Itu satu hadis. Dia ada beribu hadis. Macam mana? Allah bagi dia karamah, kelebihan untuk hafal benda tu. Itu jangan fikir ya. Kita tak boleh fikir. Jadi Imam Hanafi mengatakan wajib dalam satu keluarga sekiranya berkemampuan, kerana ada hadis daripada Nabi SAW daripada Abu Hurairah. Kalau kita nak tengok hadis ni dalam Bulughul Maram ada. Man wajada sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata apa? Siapa yang ada kemampuan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah korban, maka jangan dekat. Ni Nabi cakap ni. Jangan dekat dengan tempat solat kami. Nabi cakap. Nabi cakap. Bukan tak korban tak payah dekat lah. Pergi sembahyang tempat lain. Jangan sembahyang kat sini. Oh gitu. Kerasnya. Jangan dekati tempat solat kami. Ini daripada hadis ni, Imam Hanafi mengatakan wajib. Tapi mungkin ada fikrah ataupun pemikiran, pendapat yang lain daripada Imam Syafi'i mengatakan tak wajib. Ni ada keadaan ni gini mungkin. Tapi Imam Hanafi kata wajib. Sebab apa? Jangan dekat. Kau semayang tapi tak nak korban. Buat apa nak dekat tempat solat kami? Itulah. Maknanya bukan halang, tapi benda tu macam apa? Macam apa namanya? Perli lah. Sound direct lah. Macam perli lah Nabi mungkin. Dalam keadaan dia punya uslub, kata-kata dia tu mungkin ada banyak uslub lah. Uslub kinayah ke, uslub perli ke, silir ke dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu Imam Syafi'i dia yang kaji, dia yang buat hukum. Kita kalau nak bincang bab tu tak habis dia tak. Kita ada 10 minit ni. Hukum dia sunat muakkadah. Kemudian dinazarkan wajib. Bila pula jadi wajib? Korban tu jadi wajib. Ini wakil kena tahu ni. Contohnya saya wakil. Saya pegang duit untuk beli lembu. Kemudian saya uruskan nanti masa korban. Kita bagi 3 kan. Tapi kalau ada salah seorang daripada kita ini korbannya wajib, maka wajib sedekah semua. Wajib sedekah semua. Maknanya, kalaulah saya ni tak tahu yang orang tu dia nak ambil bahagian satu bahagian, kita tak tanya dia. Kesilapan kita. Kita kena tanya. Bukan silap kita, silap dia tak cakap. Kita anggap sunat. Kan? Kita tanya dia, ni wajib ke sunat? Kalau wajib, kita respect satu. Okey, bahagian razi wajib kan? Dia nazar. Maka ambil bahagian ni nanti, jangan pecah-pecah 7. Ambil semua, letak terus. Haram makan. Terutama tuan yang punya badan. Contoh kalau macam razi, ambil satu bahagian, kata wajib, dinazar. Okeylah, anda kata surau ni terbina, aku nak korban seekor lembu. Wajib ke atas satu seekor lembu, satu bahagian lembu, sekiranya surau ni siap. Bagusnya tak? Biasanya untuk diri sendiri. Tak? Untuk diri sendiri. Kalaulah anak aku dapat masuk MRSN, aku nak ambil satu bahagian lembu. Wajib ke atas aku. Itu nazar lah. Nazar. Maka wajib. Maka haram dia makan daging tu walaupun sedikit. Bukan dia je, ahli keluarga dia sekali. Tanggungan dia. Tanggungan bukan ahli keluarga je. Kalau ahli keluarga ramai. Tanggungan dia. Kalau dia ada anak yang dah kahwin, itu tanggungan dah lepas. Maknanya isteri, anak-anak yang kecil-kecil yang masih dalam tanggungan. Haram dia makan. Haram dia makan. Lepas ni kalau jadi wakil, kena tanya. Ini wajib ke sunat? Sunat. Sunat. Maka kita boleh guna bagi 3. Bagi hadiah untuk tuan dan untuk sedekah. Sedekah wajib kan? Sedekah wajib walaupun sedikit, 1,5 kilo. Wajib sedekah. 1,5 kilo je cukup. Tak payah bagi 3 lah. Kita bagi 6. Bagi 6. 1/6 tu untuk sedekah. Yang 1/6 bagi tuan dan 4/6 kita sebat. Orang evergreen sebat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting yang wajib tu dah settle lah. Apa tu? Sedekah. Apa yang dinamakan ada nilai. Maka terlepas apa yang dituntut dalam hukum berkorban. Dapat pahala korban. Dan hukum nazar. Dia ada satu lagi. Tadi kita nazar. Nazar ni makruh. Makruh. Kalaulah aku dapat kahwin lagi satu. Aku korban seekor lembu.
Aku korban seekor lembu. Maka ketika itu kalau dia dapat seorang lagi, subhanallah, kita usahakan, kawan-kawan ni support, usahakan dapat, maka wajib atas dia seekor lembu. Nazar wajib. Dan diambil lembu tu disembelih, jahilnya kita, okey, lembu ni kita buat kenduri. Mana boleh? Tak boleh. Haram hukumnya. Wajib sedekah semua. Wajib. Bila nama sedekah, tak bolehlah bagi pada Haji Rafdi. Tak boleh. Haji Rafdi tak layak terima sedekah. Yang terima sedekah ni siapa? Orang fakir miskin. Fakir miskin. Wajib bagi. Bagi seorang lah. Seorang tu dapat seekor lembu lagi. Bagi dia pergi kilo. Bila sedekah, dia dah miliki, maka dia nak jual. Kan? Apa tu pulang dia? Kita dah lepas. Wajib kan? Itu tak ada masalah kalau nazar. Makruh makruh. Kita cerita yang dalam Syafi'iyah. Makruh kita bernazar. Tak payah nazar lah. Kalau anak masuk MRSM, masuk universiti, masuk apa ke, dapat ni ke, dapat tu ke, kita terus korban. Alhamdulillah. Kita korban lah. Tunjuk rasa syukur. Ini ada timbal balik. Kalau Allah bagi aku buat. Allah tak bagi, aku tak buat. 600 dalam kucing. Aku tak buat. Ada ke macam tu? Jadi makruh. Setengah ulama mengatakan makruh. Ataupun hukum nazar. Ada hukum nazar. Yang ni hati-hati. Hati-hati. Angkat cikgu sekolah saya. Semalam dia kencing. Tapi sebulan sebelum ni, dia punya dia ada kat sekolah tu macam pelik sikit. Tiap-tiap hari dia akan pakai baju, bukan baju kemeja. Dia pakai baju t-shirt, pakai kasut sukan. Padahal hari tu tak ada PJ pun. Penjaga jasmani tak ada. Rupa-rupanya dia pergi kebun sebelah, dia ambil apa tahu, rumput. Bawa satu guni. Jadi kita ni duduk-duduk saja tanya, dah tahu dah, takkan ambil rumput tu nak masak. Dah tahu dah sebenarnya. Lagi satu dah nak raya haji. Kita ni berbual kan, bertegur siapa? Ni, nak buat apa ni? Nak bagi makan lembu. Lembu aku pula, aku beli lembu ke? Tak, lembu nanti aku nak buat korban. Lembu aku nak buat korban. Maka ketika itu hukumnya adalah hukum nazar. Bukan nazar. Tapi hukumnya hukum nazar. Kita ambil apa? Haram makan ahli keluarga dia dan haram makan pada dia. Nampak? Kita kadang-kadang cakap ni dalam Islam dia sirah. Dia punya sirah. Sirah dengan akad ni lain. Akad ni kita salam. Aku nikahkan di kau. Terima. Aku terima nikahnya. Itu akad. Dia ada ijab, ada kabul. Ada ijab, ada kabul. Tapi sirah ni, dia sirah. Sirah wajib tapi dia rukun. Dalam wakil. Ni, ambil 600 ni untuk korban aku tahun ni. Wajib ketika itu. Wajib. Wajib. Kita kadang-kadang kita tak perasan. Saya tengok kata kan, subhanallah. Semua kitab itu. Ini, lembu ni buat apa ni? Ini nak buat korban tu. Maka ketika hukumnya adalah hukum nazar. Hukum nazar. Haram kita ambil dan wajib sedekah semua. Tak boleh bagi-bagi. Subhanallah. Kita kadang-kadang, ambil 600 ni. 600 ni untuk apa? Kadang-kadang tak ada sirah pun. Tak ada akad pun. Tapi kita faham lah. Bagi, 600 ambil. Untuk korban dia. Nazar. Nazran. Hukum nazar. Kita tak pernah beli lembu. Biasa beli pisau. Beli kancil. Kan? Lembu tak pernah beli lagi. Kan? Beli lembu. Lembunya gemuk. Jadi suka. Kita cocok kat belakang tu. Setiap hari petang-petang kita datang. Ambil bagi makan lembu. Berbual dengan lembu. Korban aku ni. Suka kan? Kita kalau beli kereta kan. Dua kereta. Kereta aku. Cantik kereta aku. Lama aku nak beli ni. Mahal ni. Ni lembu. Duduk sudah lembu. Lembu ni korban aku ni. Maka ketika itu hukumnya adalah hukum nazar. Kita tak perasan. Tiba-tiba dah sembelih, dah apa, kita bagi-bagi. Kemudian kita potong, kita makan pula. Kita sedekah sikit, kita buat macam sunat. Padahal hukumnya hukum nazar. Maka ketika itu kalau 5 tahun lepas kita dah buat, tiba-tiba tahun ni baru teringat. Subhanallah, aku rasa macam nazar gitu. Aku cakap dengan orang. Macam mana? Maka wajib pergi ke pasar, beli agak-agak berapa kilo yang kita bagi orang makan tu, yang kita termakan tu, kita kena ganti balik bagi pada fakir miskin. Benda tu tak mati gitu je. Dia tu berkekalan. Sebab apa? Bil ilmi. Adakah sama orang berilmu tidak berilmu? Tak sama.
Tak sama betul tak? Orang yang tak berapa ilmu, walaupun dia lakukan ibadah, mungkin dia belum tentu masuk syurga. Sebab apa? Dia melakukan kesalahan yang dia tak perasan. Dan dia perlu perasan benda tu. Perlu ambil, kena belajar bab udhiyah contohnya, tapi dia tak nak belajar. Maka kejahilan tu dia yang cari. Dia yang cari. Maka terimalah nanti. Itu Allah punya kuasa. Sama ada Allah nak terima, tak terima, itu dia punya. Allah punya hak. Jadi, pada hukum nazar, wajib sedekah semua. Jadi, kalau ada orang tanya, kan, contoh, beli kat belakang kan, Wak, buat apa Wak? Ni, lembu ni buat apa? Lembu nazar lah. Tak boleh. Dia kena sebut tu, korban. Korban sunat. Tak boleh sebut korban ni. Dia kena sebut korban sunat. Perkataan tu penting. Sebab apa? Dalam Islam, perkataan tu boleh menghalalkan. Tadi haram tau dengan perempuan tadi. Dengan perempuan ni, isteri kita, bakal isteri kita haram. Dekat pun tak boleh. Allah tak benarkan. Tak benarkan. Tetapi, bila salam dengan imam, tak salam tak boleh. Salam dengan imam, ada akad ijab kabul. Maka halal. Ada bayar, ada apa pun? Tak ada. Tak ada sign, tak ada apa. Salam je, ijab kabul je. Tak ada sign, tak ada apa. Tak payah pun apa. Maka halal perempuan tadi dan Allah suruh dekat lagi. Allah suruh dekat lagi. Dengan kata-kata je. Tak boleh cakap dalam hati. Dia kena cakap. Itu syarat dia. Maka itu dalam Islam. Kalau dalam mazhab lain, dalam agama lain tak ada. Kita ada. Pentingnya nilai cakap tu. Notok. Sebutan. Maka kalau kita sebut, ia menghukumkan sama ada dia wajib ataupun sunat. Jadi kita kena sebut. Korban ni adalah korban sunat. Kena sebut. Sunat tu kena sebut. Ataupun kita sandarkan pada Hari Raya Aidil Adha. Ini apa ni? Lembu ni untuk apa? Lembu ni untuk korban nanti Hari Raya Aidil Adha. Itu boleh. Yang itu tak dikira nazar. Ini kita nak cerita muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita buka YouTube, kan? Kita tengok Google, dia kata boleh. Benda tu tak dikira sebagai nazar. Ulama mutaakhirin ada yang mengatakan itu kalam-kalam orang awam. Dimaafkan. Itu sekadar ikhbar. Sekadar kata-kata je. Kita berbual, kita suka berbual. Bertegur sapa. Jadi sekadar ikhbar. Itu untuk orang awam. Kita orang awam yang belajar, kita jangan sebut lah. Kita jangan sebut. Sebab itu dia mengambil, dia cerita apa tahu? Dia kata kesian. Kita kesian. Orang yang tak ada ilmu, kita kenapa nak syadid sangat? Jadi kita kena keluarkan hukum. Biar ada khilaf, ada pendapat ulama mengatakan boleh, maka terlepas dia. Tapi kita dah belajar, kita tak boleh buat. Kita kena sebut tu. Korban sunat tu. Penting ke? Penting. Tak sebut korban sunat, maka daging tadi wajib sedekah semua. Wajib sedekah semua. InsyaAllah. Kalau insyaAllah ni maknanya sekiranya diizinkan Allah. Itu nazar juga. Kita jadi insyaAllah. InsyaAllah ni kita tak boleh letak pada ibadah. Pada ibadah kita tak boleh insyaAllah. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala insyaAllah. Allah. Kalau diizinkan Allah. Tak boleh. Dalam ibadah kita tak boleh letak insyaAllah. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah tak boleh. Dia tak boleh sandarkan gitu. Sekiranya diizinkan Allah. Sebab itu kewajipan kita. Maka kalau kita letak insyaAllah pun dia jadi nazar. Kalau nazar. Nazar ni dia tidak ada isyarat dan ta'yin. Ini isyarat. Ta'yin. Ni lembu ni. Jadi kalau misalnya kita doa, contohnya kan kita doa kan nak sembelih tu. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma inna hadhihi udhiyatina fataqabbal minna. Sesungguhnya ini, ya Allah, ini adalah korban kami. Maka itulah ta'yin tu masa kita nak sembelih tu. Adakah tu jadi apa nazar? Tak. Masa ketika itu doa yang kata ini korban kami ni. Terima ya Allah. Itu korban kami. Ini korban ni. Ini korban ni. Maka ketika itu tidak dikira sebagai nazar. Itu kita doa untuk apa tu kan? Kita doa ni ambil barakah. Tabarruk. Kita ambil barakat dengan doa tadi, kita sembelih. Maka ketika itu tidak jadi nazar. Kalau nazar dan semua 2 ekor kita sembelih sini, 3 ekor, 5 ekor lah contoh. Kita sembelih 5 ekor, tiba-tiba
yang tuan punya wakil tu, yang menguruskan, tuan-tuan semua maklumkan 5 ekor ni semua nazar. Semua balik. Semua balik. Tak dapat. Tak dapat bahagian. Kita tak dapat. Kita haram ambil. Kita berkemampuan. Kita bukan fakir miskin. Kalau kita fakir miskin, kita dapat. Jadi, sebagai wakil kita tahu. Ahli-ahli yang masuk ni, bahagian-bahagian nama yang masuk tu, ada tak di antara mereka tu nazar? Kalau ada nazar, kita kena asingkan. Jangan marah dia lah. Jangan marah dia. Tapi orang yang punya nazar tu, dia kena tambah sikit lah. Tak boleh 600, kena tambah sikit. Sebab apa? Sebagai upah, orang settlekan dia punya. Telah tak dapat. Kau ambil semua, bawa pergi fakir miskin. Jadi, kena bagi upah. Upah jangan daging. Haram. Upah jangan daging. Haram. Bagi duit lah. Ini korban nazar. Korban nazar. Sekadar ilmu tuan-tuan. Jadi, kita berhenti dulu untuk ni. Sampai tajuk. Belum masuk lagi ni. Waktu dia, binatangnya. Dan hukum korban tu sendiri. Pada siapa kita nak bagi? Bahagiannya 3 bahagian ke dan sebagainya. Kita sambung insya-Allah minggu hadapan. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.